Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung kitab doa dan zikir ini pada muka surat 79. Muka surat 79, yang mana perbincangan kita pada malam ini masih lagi bersambung pada perkara 10 itu, iaitu zikir yang paling utama adalah Al-Quran yang mulia. Masih lagi di bawah tajuk itu. Jadi sebelum ini telah disebut beberapa contoh sebab apakah Al-Quran itu dianggap sebagai zikir yang paling utama. Kerana kedudukan Al-Quran itu sebagai kalamullah, dianggap mukjizat. Walaupun hadis mukjizat, tetapi Quran ni mukjizat ni dari semua sudut. Dari semua sudut, sehingga tak perlu kepada sanad. Betapa kemukjizatan Al-Quran itu, dan boleh dibaca dalam salat. Kalau hadis disebut mukjizat juga, tetapi dia lebih rendah daripada Quran. Sebab itulah dia ada, kita kata kategori dia hadis sahih, hasan, dhaif, dan ada pembahagian dia pula dhaif itu. Sahih itu sendiri pula ada bahagian-bahagian dia pula. Tapi Quran ni sama saja. Antara qul huwallah dengan tabbat yada sama saja. Sama saja, sama-sama Quran. Dan hak paling jelasnya, satu huruf yang kita baca tu boleh 10 ganjaran. Tu hak kita bincang sebelum ni, sebagai nak menyatakan secara dalil bahawa Quran inilah zikir yang paling besar. Sebab tu para ulama menyebutkan seseorang yang banyak berzikir tapi tak baca Quran, itu satu kesalahan, satu kesilapan. Baik. Cuma pada malam ini, cuba tengok, disebutkan di sini bab keutamaan Al-Quran berbanding seluruh perkataan lain, hatta hadis-hadis yang merupakan perkataan Rasulullah pun tidak dapat menandingi Al-Quran. Lalu beliau menyebutkan dalam bab ini, ini berkait dengan hak sebelum ni lagi lah, berkait dengan hak nukilan daripada Abu Abdurrahman As-Sulami. Dia bawa bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah muatkan dalam kitab sahih dia berkenaan dengan Al-Quran ini. Sebut khusus dalam kitab sahih Bukhari keutamaan Al-Quran. Bahkan dalam bab yang ke-17 itu, seperti mana yang saya baca tadi, ada bab khusus, bab keutamaan Al-Quran atas seluruh perkataan. Mana kalau nak dibandingkan mana-mana kalam di muka dunia ni, hatta kalam Nabi pun dia tidak boleh menandingi kalamullah. Tidak boleh. Selepas itu Imam Bukhari bawa 2 hadis yang sangat besar maknanya dalam konteks perbincangan ini. Pertama, hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Nabi bersabda, maksudnya, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mithlul utrujjah ta'muha tayyib wa rihuha tayyib wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an mithlut tamrah ta'muha hulwun wa la riha fiha wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an mithlur raihanah rihuha tayyib wa ta'muha murrun wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah ta'muha murrun wala riha laha." Perbandingan orang yang beriman, perbandingan orang mukmin yang membaca Al-Quran, maksudnya sentiasa membaca Al-Quran,
Seperti utrujah. Utrujah ni ana pun tak tahu nak sebut buah apa. Sebab kalau kita tengok dalam syarah, dekat dengan 30 syarah ana tengok, mungkin dia lah ni mudahnya tidak, mungkin dia sistem kita kata zaman internet lah ni, kita boleh tengok bro, boleh dikatakan semua pensyarah sebut ini buah yang ma'ruf di setiap negeri akan ada. Bahkan perbandingan ini lebih kepada nak menyatakan sifat, nak menyatakan sifat buah-buahan yang mana ada bau yang harum dan rasa dia tu hul, manis, sedap. Setengah-setengah pensyarah hadis mengatakan buah ni, buah utrujah ni buah dia agak besar tapi dia bau kuat. Bau kuat kemudian rasa dia sedap. Bahkan setengah-setengah pensyarah dia kata sifat ini semua ada dalam negeri mana-mana pun. Agak-agak kalau kita riak tu. Sebab dia buah tu agak besar. Lepas tu dia bau dia tu, tapi setengah orang bau dia tak leh busuk. Tak apalah, tu masalah dia lah. Jadi maknanya sebab tu di sini ana ambil satu pandangan yang menyeluruh. Ini adalah merupakan perbandingan buah yang bau dia tu harum dan rasa dia tu enak, manis. Itu makna utrujah di sini. Itu perbandingan orang mukmin yang baca Al-Quran. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti tamrah, seperti buah kurma. Rasa dia sedap, bagus, tapi dia tak ada bau. Buah kurma mana ada bau? Tapi sedap. Makan dia pun kenyah tu. Ada ulama mati makan buah kurma. Dia duduk baca kitab dia makan habis karung. Muslim ni, yang Muslim lah, mati. Tanpa disedari dia skop kali. Tu ulama dia tenggelam dalam baca, dia tak sedar. Cuma mati bagaimana tu, mati selalu. Kata wallahu a'lam lah. Tapi ada disebut gitu dalam riwayat. Pagi orang Arab kurma ni memang sedap lah. Kita pun sedap. Kurma ni kena hak besar ni, hak besar pada jari dah. Dia kubak tu. Tu. Tak apalah. Tu bagi orang mukmin hak tak baca Quran. Perbandingan ataupun perumpamaan orang munafik yang baca Al-Quran seperti raihanah, baunya seperti buah raihanah, iaitu sejenis buah yang mana baunya harum tapi rasa dia pahit. Begitulah juga perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti Hanzalah, rasanya pahit tapi tidak ada pun bau, tak ada bau, rasa pahit. Kalau kita sini apa batal wali lah, tak bau tapi pahit lepas kita kata. Buah Hanzalah. Itu perbandingannya. Jadi Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam kitab Fadailul Quran, dan kitab ini adalah penjelasan ringkas tetapi penuh dengan faedah terhadap kelebihan Al-Quran. Jadi dalam Sahih Bukhari ada sebut gini, Fadailul Quran dalam Sahih Bukhari baik. Jadi letak kesesuaian judul bab terhadap hadis ini bahawa aroma yang harum dikaitkan dengan Al-Quran. Antara keberadaan dan ketiadaan, mana orang yang baca Quran, begini perbandingan yang Nabi buat. Seperti kita kata buah utrujah itu, harum, bau, rasa pun sedap. Begitulah. Jadi hak tak baca Quran seperti makan buah tamar. Ni orang mukmin lah, seperti yang kita baca tadi. Tak ada bau tapi rasa sedap juga. Itu perbandingan. Perbandingan ini dia merujuk kepada kelebihan dan kekurangan. Kalau baca Quran ada kelebihan, tak baca Quran ada kekurangan. Maka ini menunjukkan keutamaan Al-Quran atas atau berbanding kalam-kalam yang lain. Tak kira lah orang itu tak baik ke, bila baca Quran dia ada kelebihan. Kalau orang mukmin, orang baik baca Quran, kelebihan dia lebih besar. Bahkan orang munafik baca Quran pun ada juga kelebihan. Itu maksudnya. Dan kalau orang Islam ni sentiasa baca Quran, banyak anda tengok dalam kitab ni. Mana kalau orang beriman ni dia sentiasa baca Quran, kalau dia teruk pun dia boleh berubah. Itu dia punya hikmah Al-Quran itu. Dia akan terasa ada kesan Quran walaupun tak faham makna pun. Baik, hadis yang kedua ni dalam Bukhari ni, hadis Ibnu Umar radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata,
innama ajalukum fi ajali man khala minal umam kama baina salatil asri wa maghrib asy-syams wa mathalukum wa mathalul yahud wan nasara kamathali rajulin ista'mala ummala faqala man ya'malu li ila nisfi an-nahar ala qiratin fa'amilatil yahud faqala man ya'malu li min nisfi an-nahar ila al-'asr fa'amilatin nasara thumma antum ta'maluna min al-'asr ila al-maghrib biqiratain qalu nahnu aktharu 'amalan wa aqallu 'ata'a قال هل ظلمتكم من حقكم قالوا لا قال فذاك فضلي أوتيه من شئت. Hanya sahaja sebenarnya innama tu kalau kita nak terjemah sebenarnya sesungguhnya, itu mana innama tu kalimatul hasr dia panggil. Kalau orang belajar bahasa Arab dia panggil kalimatul hasr, sebenarnya tidak lebih daripada ni. Itu maksudnya dia sebenarnya hanya sahaja batas waktu bagi kamu dibandingkan batas waktu mereka yang terdahulu di antara umat-umat sama seperti asar dan terbenamnya matahari. Mana kita ni sebagai umat kemudian seolah-olah sudah berada di hujung siang. Maghrib tu digambarkan seperti kiamat lah. Mana kita sudah seolah-olah umat Nabi ni lahir di waktu asar. Maknanya waktu yang singkat dah nak habis dah waktu siang. Maknanya akan berlaku kiamat. Umat yang paling dekat dengan kiamat ni umat Nabi kita ni lah. Itu perbandingan. Perumpamaan kamu dengan orang-orang Yahudi dan Nasara sama seperti seorang yang mengupah para pekerja. Orang itu berkata, orang ni itu majikan. Maksudnya orang itu berkata tu maksudnya majikan. Dia nak cari pekerja untuk dia upah, buat kerja untuk dia. Siapa mahu bekerja untukku hingga tengah hari, mana daripada pagi hingga ke tengah hari, dan masing-masing mendapatkan upah satu qirat. Qirat ni jumlah wang yang besar lah. Jumlah wang yang besar. Maka orang-orang Yahudi mengerjakannya. Maknanya orang Yahudi menyatakan kesanggupan untuk bekerja daripada pagi sampai tengah hari dengan upah satu qirat. Lalu orang itu berkata, siapa mahu bekerja untukku dari tengah hari hingga waktu asar? Mana daripada mula masuk zuhur tu sampai pada waktu asar. Maka orang-orang Nasara pula sanggup. Maka mereka pun bekerjalah. Tapi upah dia satu qirat jugalah. Kemudian kamu bekerja, ni kamu ni maksud umat Nabi lah, bekerja dari waktu asar hingga waktu maghrib dengan upah masing-masing 2 qirat. Tiba-tiba umat Nabi ni kita lah bandingnya ni, kerjanya waktu asar dengan maghrib mana kira lebih singkat, tapi boleh 2 qirat. Tapi hak Yahudi tadi 1 qirat, masa lebih panjang. Begitu juga puak Nasara 1 qirat juga. Kalau kita kata dekat-dekat lah tu waktu antara maghrib dengan isya, tapi upah dia separuh saja, 1 qirat. Tapi umat Nabi ni masing-masing dapat 2 qirat. Waktu kerjanya lebih kurang masanya. Maka mereka berkata, yang ni puak-puak Yahudi Nasara, dia kata kami bekerja lebih masa tapi upahnya sedikit, nak berbanding dengan umat Nabi Muhammad. Jadi orang itu berkata, ni perbandingan ni, orang itu ni majikan tu lah. Majikan yang menawarkan kerja dan memberikan upah dengan jumlah tertentu tu, apakah aku menzalimi kamu dari hak kamu? Mereka berkata tidak. Maka dia berkata, itulah anugerahku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Maknanya dibuat perbandingan. Jadi tadi bila aku tawarkan kepada kamu kerja, majikan kata ni, jadi kamu setuju 1 qirat, kamu setuju. Dan aku boleh tawar kepada orang lain waktu kerja, waktu bermula asar sampai 2 qirat, itu tawar aku juga. Dah kamu sanggup. Jadi maknanya dia dapat seperti yang dijanjikan. Kita umat Nabi pun dapat seperti yang Allah janjikan kepada kita. Hadis ni sebenarnya, perbandingan ini sebenarnya untuk menyatakan kelebihan umat Nabi Muhammad. Walaupun dia pekerja masa tu lebih singkat, tetapi dapat upah yang besar, pahala yang besar berbanding dengan umat sebelum. Sebab kalau kita baca dalam kitab, mana antara umat yang lama ni, umat Yahudi ni, Pak Nasrani lama dia. Masa tu lebih lama daripada umat Nabi ni. Tu. Ibnu Katsir berkata, Ibnu Katsir cuba buat huraian terhadap hadis ini. Kata Ibnu Katsir, kesesuaian hadis ini dengan judul bab bahawa umat Nabi ni walaupun ringkas, dia begini, umat Nabi Muhammad ni dari segi, kalau kita bacalah perbandingan dari segi fiqh, dari segi hukum hakam agama,
dia lebih ringan daripada umat dahulu. Hukum tu, bab taharah ke bab apa ke, umat dulu ni dia lebih berat. Kadang-kadang kesalahan tu hukum dia lebih berat. Kita ni paling ringan, tapi pahalanya paling banyak. Masa singkat saja. Tu. Jadi kesesuaian hadis ini dengan judul bab bahawa umat ini walaupun ringkas waktunya, namun dia melebihi keutamaan umat-umat terdahulu walaupun waktu mereka lebih lama, seperti firman Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu ni sebaik-baik umat yang pernah Allah keluarkan. Mana umat dahulu tidak sebaik umat Nabi ni. Ni pemakaian makna ini dalam konteks umum. Walaupun setengah-setengah ulama kata asal ini kepada sahabat, generasi sahabat. Tapi kalau kita nak pakai ayat ni untuk semua, dia merujuk pada umat Nabi. Kalau kita nak pakai ayat ni secara khusus, dia merujuk pada generasi sahabat. Tetapi al-ibrah bi umumis sahabat, la bi khusus. Ibrah tu kalau kita nak ambil pengajaran, kita kena lihat umum ayat, bukan kepada khusus sebab dia diturunkan. Kalau khusus sebab, tak ada sahabut lah kita boleh ambil daripada Quran. Mungkin ayat turun berkenaan dengan konteks zaman Nabi belakangnya. Jadi itu maksud dia. Cumanya mungkin sekali kita tengok, kita tak faham lah kok mana kelebihan ayat Quran. Dia gini, hadis ni sebenarnya dia bermaksud, ni ana sempat rujuk lah. Salah satu punca kelebihan umat Nabi kerana Quran telah bayarkan satu huruf, kita baca boleh 10 ganjaran. Dan kalau kita betul-betul bacaan kita berkualiti, dia boleh digandakan sampai 700 kali ganda. Itu baca Quran. Gak kita baca Quran ni dah. Rasa sebulan tu kalau tidak khatam pun banyak kita baca. Gak baca setiap bulan. Baca setiap bulan. Baiklah kita kata sikit lah baca Quran, tak sampai sejuh pun sebulan. Cuba kira lah kalau sejuh tu 20 muka surat kali dengan berapa huruf ada tu, lepas tu setiap bulan baca. Dan mungkin ada ketikanya setengah-setengah orang kita ni, kita tahu orang kapal biasa ngaji tajwid daripada tua, daripada muda sampai tua, baca Quran sama. Dari sudut tu saja pun sebanyak mana dah. Itu yang pertama. Yang kedua, lepas tu Quran ni sendiri dalam setengah-setengah kitab dia kaitkan ni dalam syarah ni, mana salah satu punca kelebihan umat Nabi ni kerana kelebihan kitab suci itulah. Sebab Quran ni kalau nak banding dengan Injil, Taurat dan sebagainya, memang jauh lebih Al-Quran. Sebab kalau Quran dulu turun pun sekaligus ya. Quran ni turun beransur-ansur. Jadi mana pengamatan Al-Quran itu bila turun beransur-ansur, hikmah dia lebih mudah difahami, mudah dihafal sebab dia turun berperingkat. Itu antara yang disebut. Jadi maknanya bila kata kelebihan Quran zikir itu isyarat pada kelebihan umat itu sendiri. Baik, seterusnya. Di dalam musnad, bila sebut al-musnad ni biasa musnad Imam Ahmad lah. Dan juga kitab sunan dari Bahas bin Hakim, daripada ayahnya, daripada datuknya, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, antum tufuna sab'ina ummah, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kamu menggenapkan 70 umat. Ini termasuk hadis muskil lah. 70 umat ni apa maksud? 70 umat ni apa maksud? Setengah macam-macam lah. Tak apalah kalau kita pakai secara zahir mengikut satu pendapat, maknanya orang panggil umat Nabi sebab Nabi ni ramai, Nabi Rasul. Tiba-tiba 70 umat tak apa maksud? Itu khilaf. Sebab tu setengah ulama kata mencukupkan jumlah umat yang ramai ni kita umat terakhir. Ulama kata bukan ayat 70. Tapi maknanya kita ni umat bangsa ataupun umat daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi kita ni banyak. Sebab orang Arab biasa diguna tujuh lil iksar untuk menunjukkan banyak. Ada yang kata begitu, macam-macam lah berkenaan dengan hadis ni. Tak apalah kukuk mana secara zahirnya, makna dengan lahirnya Nabi, maka umat Nabi Muhammad tu menggenapkan 70 umat. 70 umat ni maksudnya 70 umat kita ni hak terakhir, tak ada dah selepas ni umat lain. Tu. Tetapi antum khairuha, kamu adalah umat yang terbaik di antara seluruh umat-umat terdahulu. Dan kamu adalah umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibincanglah. Sebenarnya hak ni dia tidak biasa kita dengar, tak apalah kita baca juga sebab dia sebenarnya bab yang kedua belah tu lebih itu lagi. Tak apalah kita teruskan sebab ni ayat kelebihan saja ni.
Ini biasa ni. Jadi umat Nabi mendapat kemenangan ini. Kemenangan di sini makna kelebihan berbanding umat lain. Salah satu punca besarnya kerana kelebihan dan keberkatan Al-Quran itu sendiri. Keagungan Al-Quran. Mana kesan kitab suci itu. Baik. Sini dia tidak sebut. Disebut secara umum gitu. Apa ya bila Quran tu kita ni umat lebih dikaitkan dengan Quran. Kenapa begitu? Sebabnya Quran ni kitab suci daripada Allah yang Allah jamin dia sendiri yang turun dan dia sendiri yang akan jaga. Kata-kata Allah itu, firman Allah itu mengisyaratkan bahawa umat Nabi ni kalau berlaku kesesatan pun dia tidak akan sesat seluruhnya. Sebab apa? Sebab kitab suci dia tu terpelihara. Kenapa Allah tidak jaga kitab suci sebelum? Itu hikmah Allah dan takdir Allah. Dia bukan maksudkan agama tu kekal. Dia bukan maksudkan kitab suci tu kekal. Jadi tak peliklah kalau umat dulu, umat yang kedua terakhir, Kristian jadi sesak siapa tidak tahu punca nak rujuk macam mana. Sebab apa? Kitab suci dia pun sudah dipindah, ditokok tambah. Bahkan lebih berat lagi, bahasa kitab suci pun sudah pupus di muka dunia. Mana ada kitab suci dulu bahasa diguna, sekarang tak ada. Bahkan bahasa Arab semakin berkembang. Bahkan kalau kita tengok di sebelah, kita kata Korea ada sebelah, tengok dalam internet tu memang ramai sudah henti bahasa Arab. Anda tengok dalam internet tu main bola di Saudi kan, rupa dia kecak Arab. Bukan semualah. Di interview tu kecak Arab. Korea. Yang ngaji bahasa Arab macam mana? Itu makna perkembangan. Maknanya bahasa Arab tu semakin berkembang. Bahasa Quran. Tapi bahasa kitab suci lain tak ada, pupus. Jadi kalau orang nak baca kitab dia tu pun, nak baca asal pun tak ada, kitab pun hilang. Itu isyarat. Tapi Quran tidak. Itu antara dikaitkan umat Nabi ni, mana umat yang lebih mulia. Sebab apa? Sebab kitab suci dia terpelihara. Baik. Sebab semua kitab terdahulu turun ke bumi dengan sekaligus, bukan beransur-ansur. Sedangkan Al-Quran ini turun beransur-ansur sesuai dengan kejadian. Kerana besarnya pemeliharaan terhadapnya dan Rasul yang menerimanya. Setiap kali turun, maka sama seperti turunnya salah satu kitab di antara kitab-kitab terdahulu. Jadi maknanya, Ana pun tak tahulah sebab Ana cuba cari juga. Mana proses penurunan Al-Quran ini berlaku berapa kali. Nak boleh cukup 30 juzuk tu berapa kali berlaku. Atau setengah ulama kata tak tahulah. Tapi beransur-ansur dalam tempoh 23 tahun tu. Mana kalau kita campur semualah, mula-mula Iqra sekali, lepas tu surah Al-Muddathir kali, lepas tu turun pula Iqra sebahagiannya. Kalau nak campur semua berapa kali turun. Lepas tu ulama kata tak pastilah tu. Tapi yang pastinya munajjam secara beransur-ansur itu. Dah banyak kelebihan dia. Hal ni disebut dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Apa hikmah Allah turun Quran ni tidak sekaligus. Dia ada bincang di situ. Baik, umat-umat terdahulu yang paling besarlah Yahudi dan Nasara. Yahudi ni dipekerjakan oleh Allah sejak Nabi Musa hingga zaman Nabi Isa. Maknanya Allah dipekerjakan ni, kalau kita tengok harap dia, maknanya tempoh mereka hidup beramal dengan agama tu bermula daripada Nabi Isa hinggalah zaman Nabi Isa. Tu lama tu. Nasara kalau Nasrani pula dari masa ini, masa Nabi Isa tu hinggalah kepada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memberikan pula kita kata risalah ni sebagai pembawa risalah Nabi Muhammad ni abui pula pada umat Nabi hingga hari kiamat. Jadi umat Nabi ni termasuk kita lah. Hidup beramal dan membawa amalan agama atas nama risalah Muhammadiyah ni sampai kiamat. Maksudnya kita ni umat Islam terakhir. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat yang terdahulu tu dia buat perbandingan tadi. Inilah yang diserupakan dengan akhir dari waktu siang, daripada asar sampai waktu maghrib itu kita kata gambaran perumpamaan kepada kiamat itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat yang terdahulu masing-masing satu qirat, upah mereka hidup beragama tu ada upah dia, digambarkan satu qirat sebagai upah bekerja atas perintah Allah. Satu qirat.
Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada umat Nabi ini masing-masing dapat 2 qiraat sekali ganda, padahal masa lebih ringkas. 2 kali lipat daripada apa yang diberikan kepada umat sebelumnya. Maka mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa kami lebih banyak bekerja, masa pun lama, berat dari segi tugasan itu, tapi upahnya tidak sebanyak umat akhir zaman. Allah berfirman, apakah aku menzalimi kamu atas sesuatu dari upah kamu itu? Mereka berkata, tidak. Allah SWT berfirman, itu adalah anugerah dan kurniaku. Kamu tak perlu nak protes, nak komen apa-apa lah. Maksud dianya, kelebihan dari apa yang aku berikan kepada kamu, aku berikan pada siapa saja yang aku kehendaki. Itu hak mutlak aku. Kamu tak boleh persoal. Kamu hamba, aku ni tuan. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'al lakum nura tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Nescaya kamu akan diberikan ganjaran 2 kali ganda dari rahmatnya, dan dijadikan untuk kamu cahaya yang kamu boleh berjalan dengannya, berpandukan dengannya, dan diampuni untuk kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Agar ahlul kitab mengetahui bahawa mereka tidak memiliki kekuasaan apapun atas kurnia Tuhan. Tak boleh nak berdeki bila Tuhan beri kelebihan pada umat Nabi. Baik, sesungguhnya kurniaan itu di tangan Allah, diberikannya kepada sesiapa dia kehendaki. Allah adalah pemilik kurniaan yang agung. Kena ingat ayat ni sebenarnya dia bukan merujuk kepada kurniaan dari segi kelebihan biasa, tidak. Hak ni setengah-setengah ahli tafsir kata kurniaan ni kurniaan nubuwah. Sebab orang Yahudi ni salah satu sebab dia marah pada umat Nabi, khususnya orang Arab pada peringkat awal, sebab dia tak puas hati. Kenapa Nabi akhir zaman ni orang Arab? Teruk sungguh dia berdeki. Macam dia tak boleh terima tu Allah menentukan, sebab Nabi ni orang Arab. Dalam orang Arab ni, bila Nabi dilantik jadi Nabi, itulah orang Arab pertama jadi Nabi. Sebelum ni kalau kita baca dalam Quran pun, di dalam surah Baqarah, beberapa surah lain disebut, dia kata kita ni Nabi akhir zaman ni akan lahir daripada puak kita. Dan bila Nabi akhir zaman tu lahir, kita akan menjadi tentera dia, kita akan berperang di bawah panji dia, kita akan perangi orang-orang Aus dan Khazraj tu. Dia sebut di Madinah. Tu tiba-tiba Nabi akhir zaman tidak lahir di Madinah, pun lahir Mekah, di Wadil Qura. Tempat tak ada gapo, tak sahu gapo, tak ada gapo pun pada waktu tu. Kalau tak ada Kaabah, tak ada. Tu pergi tu lah. Bukan kata satu tempat yang terkenal seperti Syam pada waktu itu. Tidak. Bermulanya ialah kita kata dengan ada Kaabah, ada air Zamzam itu lebih nampak lagi. Tapi dengan adanya Nabi, masing-masing melihat kepada Mekah pada waktu itu. Tu dia sakit hati. Dia tak mahu berkongsi nikmat nubuah. Dia nak nubuah ni semua daripada bangsa dia. Ini penyakit Yahudi. Dia tak kira dia hak Tuhan. Allah Maha tahu nak letak risalah tu kepada siapa. Dia tak kira hak tu. Ini teruk Yahudi ni. Sesungguhnya kewajipan bagi kita adalah mengagungkan Al-Quran yang mulia ini, yang mana ia adalah sumber kemuliaan kita dan jalan kebahagiaan kita. Kita memelihara untuknya tempat dan posisinya. Mana kita letak Quran ni. Kalau kita pinggirkan Quran, kita tidak akan dihormati. Jadi menghormati Al-Quran dengan sebenar-benar penghormatan dan mengamalkannya. Baik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang ingin mengetahui apakah dirinya mencintai Allah, maka hendaklah dia menguji dirinya dengan Al-Quran. Apabila dia mencintai Al-Quran, bererti dia mencintai Allah, kerana sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah. Jadi kita boleh uji sendiri diri kita. Aku baca Quran setara mana? Hari ni baca Quran berapa kali dah kita? Mana kalau tak baca, maknanya itulah sebenarnya hubungan kita dengan Allah. Kita tidak belah mana. Enggak nak suruh Tuhan cinta lah ke mana, kita tak baca pun kalam ni. Itu kata Ibnu Mas'ud. Tapi kalau kita ni cakna pada Quran, mesti baca, walaupun satu hizib mesti baca sehari. Tu maknanya hubungan rapat benar dengan Tuhan tu. Rapat benar dengan Tuhan tu.
Maknanya kita akan dapat mahabbatullah. Kita boleh uji. Ni kalau baca Quran agak ngatuk lah misalnya. Oh, serabut perut time baca Quran tu. Rebuti lega. Itu kena semak tu. Kita sebenarnya berada di posisi yang bagaimana? Ibnu Mas'ud juga berkata Al-Quran adalah kalam Allah. Sesiapa menolak sesuatu daripada Al-Quran, maka sebenarnya dia telah menolak Allah. Mana kalau jemu baca Quran, mana orang itu sebenarnya jemu untuk berhadapan dengan Allah. Asar ni makna kisah-kisah sahabat. Asar sini nanti kisah-kisah sahabat yang berkait dengan sahabat, penceritaan sahabat tentang kehidupan dia dan sebagainya lah. Jadi asar-asar yang semakna dengan ini cukup banyak. Yang ini pengamalan sahabat dalam bentuk riwayat. Jadi kita mohon kepada Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, untuk meramaikan hati kita dengan kecintai terhadap Al-Quran, mengagungkannya, menghormatinya dan mengamalkannya, lalu menjadikan kita sebagai ahlul Quran yang mereka adalah orang-orang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, tajuk yang ke-11, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Ini ayatnya sebab apa Quran itu zikir yang paling lebih? Turun Quran di bulan Ramadan. Turun Al-Quran itu di bulan Ramadan. Ini anak cuba percepatkan lah ni, sebab hari ni maklumat biasa ni. Tidak diragukan lagi bahawa di antara nikmat Allah yang paling agung secara mutlak. Kena ingat ni, dia sebut secara mutlak. Ada maksud dia. Nikmat Allah yang maha agung secara mutlak. Secara mutlak ni maknanya tak akan ada dah lebih daripada hal ni. Apa dia? Quran tu lah. Tak mungkin ada. Dan paling mulia lagi besar adalah nikmat turunnya Alkitab yang agung kepada hamba dan rasulnya. Sebab itulah salah satu usul, ilmu usul lah, kita nak tahu hadis itu bermasalah ke tidak. Salah satu usul yang dibuat oleh ulama, makna hadis itu bercanggah dengan Quran. Cara tu hadis itu bermasalah. Sebab Quran ni sebenarnya orang kata kunci nak nilai kebenaran. Tiba-tiba hadis, sebab tu ulama kata hadis sahih dia tak akan bercanggah dengan Quran. Kalau bercanggah dengan Quran, hadis tu kena cek semula. Tu usul. Apa? Sebab Quran ni kalamullah. Baik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulnya mah. Ini adalah nikmat yang agung. Quran inilah dan pemberian besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya. Lalu dia memuji dirinya atas hal itu. Kemudian dia telah menjelaskan keagungan urusannya di sejumlah ayat dalam Al-Quran. Anda pernah dengar Syekh Ahmad Didat dalam lecture dia tu, dia pernah dia berdebat dengan pokok Kristian di Yerusalem. Antara dia sebutlah berkenaan dengan Quran. Kami ada Quran. Mana kami orang Islam, tak kira lah orang Islam tu bangsa mana, bahasa apa dia guna, bila dia baca Quran mesti dia guna bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu tak ada siapa bertikar. Itulah bahasa yang diturunkan Quran pada nabi-nabi. Kamu, kitab Injil kamu tu, Taurat tu dalam bahasa apa? Cuba sebut. Susahlah dia nak jawabnya. Sebab kalau dia sebut dalam bahasa tu di mana diguna? Bahasa tu di mana dijadikan sebagai lingua, kita kata, sebagai bahasa percakapan? Tak ada. Pupuslah bahasa tu. Jadi perkara itu beratlah. Sebab apa Ahmad Didat sebut gitu? Sebab ada beberapa orang, dia punya rahib itu, rohban itu, dia cuba nak mengatakan Quran ni salah nahu. Dia dalam dia punya perdebatan, Al-Quran ni ada salah nahu. Tu Ahmad Didat kata nahu dia mesti ikut Quran, bukan Quran tidak ikut nahu. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab nahu ke, kalau kitab bahasa Arab ke, kalau orang panggil komus utama, dalil bahasa adalah Quran. Misalnya ada satu kitab tu, dia komus, dia panggil komus Larus. Komus ni dianggap komus yang paling masyhur di Universiti Al-Azhar. Tu komus ni ditulis oleh beberapa pakar bahasa lah. Contoh dia semua ayat Quran. Contoh nahwu tu dah ayat Quran. Memang cukup menarik lah. Sebab guru saya kata setiap pelajar kena ada komus ni. Harga dia mungkin mahal juga dalam Mesir. Jadi pernah satu ketika ni cerita ni, bagai kebetulan berlaku ni, nyata bakar Jafar Awah. Jadi masa dia duduk sembuh air bomba tu kena kita tu.
Dia jual harga 20 ya kita tu sebab dia rosak sikit kulit. Dalam molek pakak beli tu kat bapak kita 20 ya. No, sebelum tu mahal. 100 lebih. Bila kena air je murah 30 ya pada kalau molek sikit 40. Tapi murah lah. Tapi isi tu jamin nak beli juga sel. Nah, kamus tu saya nak sebutnya kamus ni kamus itulah khususnya. Tapi kalau kita tengok kamus Arab ni biasanya bila orang yang tulis kamus ni semua ustaz ataupun ulama. Kalau kamus sah memang ulama-ulama hebat. Itu pelik tu agama kita. Di sini kita nampak hubungnya bahasa Arab itu dengan agama kita. Baik, seterusnya cuba kita tengok sini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keagungan urusan Allah, yakni perintah Allah terhadap alam ini dalam sejumlah, yakni dalam sejumlah ayat, dalam beberapa ayat lah. Misalnya di sini. Tabarakalladzi ni biasa kita baca tu lah. Baca semua tu kan, lepas Isya tu tak. Tabarakalladzi. Tu lain. Tak apalah. Jenis tabaraka ni kalau kita belajar bab tabarruk tu, maha suci Allah. Maha berkat Allah. Alangkah banyaknya faedah daripada Allah. Itu tabaraka. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi. Ini surah lain lah. Bukan tu. Tak apalah, tapi Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Apa maksud? Maha suci. Baik, ini saya nak sebut sedikitlah. Betul lah tabaraka ni biasalah Quran kalau tengok orang disebut maha suci lah. Tetapi kalau kita baca dari segi tafsir, segi kalimah tabaraka ni, kena ingat semua ni bila sebut tabaraka ni, kalau nisbah kepada Allah dia ada makna lain. Tapi kalimah barakah ni, tabaraka kalau nisbah kepada manusia dia makna lain. Misalnya kalau misalnya kita barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah memberkati engkau. Tu maknanya kita doa kepada Allah supaya Allah memberi berkat pada. Tu dia jadi ada dua makna dalam doa tu. Gapo dia? Allah beri kebaikan, dan kebaikan itu berterusan. Dia jadi dua makna serentak. Tapi kalau sebut tabarakalladzi, ni merujuk pada Allah yang maha suci, maknanya Allah yang banyak memberi faedah pada manusia. Itu kita bicara dalam kitab tabarruk. Dia ada makna gitu. Dan faedah yang Allah beri pada manusia tu berterusan. Walaupun orang itu kafir, dia tetap beri nikmat. Tu dia ada sifat tu. Baik, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar menjadi peringatan kepada semesta alam. Surah Al-Furqan ayat 1. Baik, dan juga firman Allah, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi ad-dinul khalis. Diturunkan Al-Quran dari Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Aziz tu ada beberapa makna lah. Cuma sini sebutnya maha perkasa. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu Alkitab dengan kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Ketahuilah bagi Allah agama yang murni, agama yang ikhlas. Dan firman Allah juga, ni Allah nak cerita tentang dia ni yang menurunkan Al-Quran, Alkitab tu. Dia Tuhan. Jadi Tuhan yang menurunkan Alkitab tu, bagaimana Tuhan tu? Allah nak cerita tentang dia itulah hak turun Quran. Jadi kalau Quran tu mulia, tak pelik lah, sebab Allah yang turunkan. Dan Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dibawa oleh Ruhul Amin, mana Jibril, kepada hatimu agar engkau termasuk orang-orang yang diberi peringatan dengan bahasa Arab yang nyata, yang terang. Seterusnya, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeza antara yang hak dan yang batil. Sesungguhnya bagi bulan Ramadan yang mulia
bulan puasa memiliki kekhususan terhadap Al-Quran. Sebab tu bulan Ramadan ni salah satu nama dia adalah Syahrul Quran. Kalau dalam kitab kan biasa sebut gitulah, kebicara tentang Syahrul, bulan Quran. Ada disebut gitu. Ia adalah bulan yang diturunkan Al-Quran yang mulia di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Pada ayat sebelumnya Allah memuji bulan puasa di antara bulan-bulan yang lain, di mana Allah memilih bulan Ramadan di antara seluruh bulan yang diturunkan padanya Al-Quran yang agung. Bahkan disebutkan dalam hadis bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya kitab-kitab Allah pada para nabi. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Mu'jamul Kabir Imam At-Tabarani dari hadis Wathilah bin Al-Ashqa menyebutkan bahawa Rasulullah pernah bersabda, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilatit Taurah li sittin madina min Ramadan wal Injil li 13 khalat min Ramadan wa anzala al-Quran li 24 khalat min Ramadan. Suhuf Ibrahim, kitab lah maksud. Cuma suhuf ni dia saiz dia kecil. Sebab tu suhuf ni kalau setengah kitab dia panggil lembaran. Lembaran. Tidak seperti kitab. Sebab kitab ni kalau takrif kitab dalam bahasa Arab, himpunan helayan-helayan itu bermuka surat dan dia ada kulit. Kulit itu bersifat menjaga isi kandungan dia. Sebab tu kulit tu tebal. Mana kalau jatuh pun tak rasa lagi sebab kerana kulit tu. Tu dia panggil kitab. Suhu ni tak ada kulit-kulit begitu ya. Seolah-olah begitu ya. Itu disebut. Baik. Suhuf Ibrahim diturunkan pada awal Ramadan. Taurat diturunkan selepas 6 hari berlalu bulan Ramadan. Maksudnya 7 Ramadan. Injil diturunkan pada 13 telah berlalu dari bulan Ramadan. Maknanya hari yang ke-14. Dan Allah menurunkan Al-Quran pada 24 berlalu. Mana pada 25 Ramadan. 24 berlalu dari bulan Ramadan. Al-Haythami berkata, di dalamnya terdapat perawi bernama Imran bin Daud Al-Qattan tu. Beliau dinyatakan lemah oleh Yahya, namun dinyatakan thiqah oleh Ibn Hibban. Imam Ahmad berkata, ni berkenaan dengan hadis ni kita baca sana. Ahmad berkata, aku harap hadisnya bagus. Adapun perawi lainnya adalah thiqah, boleh dipercaya. Makna hadis ni termasuk hadis yang mukhtalafihi, hadis yang ulama pertikar, ulama tak sependapat tentang kesahihan dia. Sebab apa? Sebab perawi itu dipertikaikan oleh setengah ulama dan diterima oleh setengah ulama. Jadi hadis ni ada pertikaiannya. Sebab tu Imam Ahmad kata, aku harap hadis ni baguslah. Sebenarnya bawah tu dia ada buat dah tu kan, dia ada buat. Cuba kita tengoklah. Hadis ni walaupun ada berlaku pertikaian dari sudut sanad, tapi dia memiliki sokongan. Sokongan daripada hadis Jabir radhiyallahu anhu sebagaimana telah disebut oleh Abu Ya'la dalam musnad dia. Sama seperti hadis terdahulu lah. Makna tu sama. Namun dalam sanad ni, sanad Jabir ni ada Sufyan bin Waqi', seorang perawi yang lemah juga. Kemudian hadis ini memiliki sokongan yang lain pula, iaitu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam kitab At-Tarikh melalui Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas. Namun sanad dia terputus. Ali tidak sempat melihat Ibnu Abbas pun. Jika hadis di atas sahih, maka ia menunjukkan bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya kitab-kitab Allah, bukan Quran sahaja. Kalau hadis itu sahih. Mana kalau hadis Jabir tadi sahih, kalau hadis tadi hadis Wasilah bin Ashqa tu, kalau hadis ni sahih, muka surat sebelah tu lah, maka betul lah bulan Ramadan ni bukan bulan Quran saja, bulan kitab-kitab suci diturunkan kalau sahih. Tapi kalau duk tengok tu tidak sahih lah. Sebab ada saja perawi yang dipertikaikan. Sebab itulah penulis kitab ni kata kalau hadis ni sahih, maka ia menunjukkan bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan padanya bukan Quran saja, tapi kitab-kitab suci. Nabi-nabi lain pun diturunkan kepada Rasul bulan Ramadan juga. Hanya sahaja kitab-kitab itu diturunkan kepada Nabi yang menerimanya dengan cara, cuma bezanya Nabi-nabi lain sekaligus, bukan secara beransur-ansur seperti Al-Quran. Adapun Al-Quran yang mulia, kelebihan utamanya dan kebesaran keagungannya bahawa ia diturunkan sekaligus dari Baitul Izzah ke langit dunia
Dan itu terjadi pada malam Qadar di bulan Ramadan yang penuh berkat. Seperti mana Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang penuh berkat. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah yang lain, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Betul lah, malam Qadar itu malam yang diberkati. Kemudian Allah berfirman lagi, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan yang telah diturunkan Al-Quran. Jadi ketiga-tiga ayat ini menunjukkan bahawa Al-Quran diturunkan pada satu malam. Yaitu malam itu disifati sebagai malam yang penuh berkat, dan ia adalah malam Qadar. Ia termasuk salah satu malam di bulan Ramadan yang penuh berkat. Kemudian setelah itu turun secara terpisah-pisah, saling beruntun antara satu sama lain. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Abbas melalui sejumlah jalur riwayat. Dia gini, ni dalam itqan pada ni. Jadi Quran ni diturun di pada malam Qadar itu. Pada malam Qadar itu turun macam mana? Sebab kalau kita tengok dalam kitab itqan, siapa pak pendapat sebut. Salah satunya ni. Ini salah satu saja ni. Mana daripada Lauhul Mahfuz tu turun ke Baitul Izzah dulu. Tu salah satu pendapat. Dah tu pendapat ramai. Daripada Baitul Izzah tu turun ke langit dunia. Jadi daripada Baitul Izzah tu turun Quran sekaligus situ. Kemudian diturunkan untuk dalam jangka masa setahun ke langit dunia. Daripada langit dunia diagih untuk setahun. Jadi sebanyak mana yang perlu setahun tu Allah Maha tahu dia tu. Ada yang disebut. Salah satu saja tu. Itu dalam kitab Al-Itqan. Tu. Dia panggil dalam tajuk apa ni, kaifa nuzul al-Quran. Tu ada, boleh tengok situlah. Dan kitab Itqan ni dia ada ringkas dia jadi sejilid setebani. Dia ringkas. Tak apalah tu dalam bab apa ni usul lah. Dalam bab apa ni ulumul Quran. Baik, seterusnya nak ambil sedikit lagi. Al-Hakim meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas, kata beliau, Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia. Ni lah sani. Lalu Allah SWT menurunkan kepada Rasulnya beransur-ansur. Jadi turun ke langit dunia, mula-mula turun ke Baitul Izzah, kemudian ke langit dunia, kemudian diagihkan untuk dunia selama setahun. Jadi untuk tahun kedua tu daripada apa ni kata Baitul Izzah tu turun pula setahun ke langit dunia untuk setahun. Jumlah setahun berapa Allah Maha tahu. Itu yang disebut. Seperti di sinilah. Baik. Beliau meriwayatkan pula daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas bahawa dia berkata, Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam Qadar. Ada pula sebut ke langit dunia sekaligus daripada daripada lauh tu, Lauhul Mahfuz. Kemudian sudah itu diturunkan selama 20 tahun. Lalu beliau membaca, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka mendatangkan kepadamu suatu pemisalan, yakni suatu mathal, perbandingan dalam Quran itu, melainkan kami datangkan kepadamu dengan kebenaran dan sebagus-bagus tafsiran. Kemudian Allah berfirman, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkan sebahagian demi sebahagian, tidak sekaligus. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa beliau ditanya oleh Atiyah bin Al-Aswad. Dia berkata, mana terdetik dalam hatiku keraguan tentang firman Allah ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh diberkati. Dan Allah juga berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Baik. Jadi gapo dia timbul itunya bila dia baca ayat ni. Dia kata sementara Al-Quran telah diturunkan pada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar dan bulan Rabi'. Maka jadi kalau malam Qadar ni bulan Ramadan. Lepas tu sebut tadi bulan Ramadan. Sedangkan hakikatnya kita tahu Quran turun dalam semua bulan ada Quran turun. Saya jadi terdetik dalam hati, ragu. Lagu mana ni nak sesat ni?
Dia tanya. Dia tanya siapa tu? Tanya Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas menjawab dengan berkata, dia kata gini, hak turun ke dunia tu memang setiap masa turun, tak kira bulan tu. Tidak boleh Ramadan saja tu Quran maksud dalam konteks turun ke dunia. Sesungguhnya Al-Quran turun di bulan Ramadan pada malam Qadar dan malam penuh berkat dengan sekaligus. Mana turun pada malam Qadar tu sekaligus tu bukan turun ke dunia, turun ke Baitul Izzah ataupun Baitul Ma'mur ataupun langit dunia. Tu pelbagai riwayat ada tu. Sekaligus tu situ, bukan ke dunia. Itu jawab Ibnu Abbas. Kemudian diturunkan secara berpisah-pisah atau beransur-ansur dalam bulan-bulan dan hari-hari dunia ni mengikut keperluan. Baik. Hikmah diturunkan Al-Quran dengan keadaan seperti itu adalah mengagungkan Al-Quran yang mulia, mengagungkan penerimanya iaitu Rasulullah SAW, mengagungkan bulan yang diturunkan padanya iaitu bulan Ramadan sekaligus di langit dunia tu, dan mengagungkan malam yang diturunkan padanya iaitu malam Qadar yang dikatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu. Allah tabaraka wa taala telah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Ini maknanya di Baitul Izzah tu, di Baitul Ma'mur ataupun langit dunia tu. Baik. Malam Qadar lebih baik. Tahukah engkau apa maksud malam Qadar itu? Malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Para malaikat dan ruh turun padanya dengan Rabb mereka, yakni dengan perintah Tuhan mereka lah, dari segala urusan kesejahteraan padanya hingga terbitnya fajar. Kemudian apa yang disebutkan terdahulu menunjukkan dalil yang paling besar tentang keagungan urusan bulan Ramadan, urusan bulan puasa yakni bulan Ramadan yang penuh berkat, dan bahawa ia memiliki kekhususan terhadap Al-Quranul Karim. Jadi bulan Ramadan maksud Al-Quran di langit bukan dalam konteks turun ke dunia. Itu maksud dia seperti penjelasan Ibnu Abbas tadi. Baik. Gitu. Kerana padanya didapatkan bagi umat ini dari Allah keutamaan yang besar, turun wahyunya yang agung dan kalamnya yang mulia, mengandung hidayah petunjuk dalam bulan Ramadan itu. Jadi Quran ini fungsi utamanya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeza. Pembeza ni maknanya Quran ini dia mendidik kita agar kita mampu membeza yang mana benar, yang mana tidak benar. Jadi hidayah untuk kemaslahatan agama dan dunia itu fungsi Al-Quran sebenarnya. Baik, ana ambil lagi. Hidayah untuk kemaslahatan agama dan dunia. Di dalam Al-Quran itu terdapat penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang kebenaran. Dalam Al-Quran terdapat pembeza antara petunjuk dan kesesatan, antara kebenaran dan kebatilan, antara kegelapan dan cahaya. Sudah sepatutnya untuk bulan yang demikian, keadaannya yang merupakan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala bagi hambanya untuk diagungkan oleh para hamba dan menjadi momen bagi mereka untuk menjadi motivasi lah kita tu, jadi momentum untuk mereka untuk beribadat. Kan kalau kita tengok bulan Ramadan kan, kita ni luar biasa rajinnya, orang rajin itulah. Malah tak kira bulan malah. Ni hak rajin tu. Umumnya begitu. Tu menambah bekal untuk kembali ke tempat abadi. Di sini ana habiskanlah sebab ana sebenarnya nak tujuh yang ke-12 tu tak apalah. Kita baca sebagai peringatan untuk kita. Jadi Quran ni kena baca walaupun kita tak hafal tak ingat pun baca. Di sini terdapat pula dalil yang sangat kuat tentang disukai mempelajari Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan yang penuh berkat. Bersungguh-sungguh dalam hal itu, memperbanyak membacanya, membacakan Al-Quran kepada orang yang lebih menghafal dan lebih menambah dalam mempelajarinya. Jadi dalam bulan Ramadan ni hak hafal tu, hak hafal Quran tu baca tu kadang berkali-kali khatam dalam bulan tu. Biasa tu. Ada dengan tadabburnya, kadang-kadang waktu asal, kalau sungguh-sungguh tempat ana dulu. Maksudnya setiap lepas semaya fardu dia ada kelah tadabbur Quran. Pakanan punya hari juga. Sebab apa? Nak amal ni, nak habis boleh.
Tu. Oh, dia kata tak apa ni, dia kata sebab ada orang support, dia kata. Buat program. Yalah sebab apa? Sebab dekatnya hati umat Islam. Bahawa bulan Ramadan tu bulan Quran. Tak apalah tu. Kita tidak lebih bincanglah perkara tu. Molek kata molek itu hal lain. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata. Ni kata Ibnu Abbas ni, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Nabi SAW adalah manusia paling pemurah dan beliau lebih pemurah pada bulan Ramadan ketika didatangi Jibril. Lalu diajarkannya Al-Quran dan Jibril menjumpainya setiap malam pada bulan Ramadan. Lalu diajarkannya Al-Quran. Maka Rasulullah SAW ketika dijumpai Jibril, keadaan dia lebih pemurah dengan kebaikan. Lebih lagi pemurah daripada angin yang bertiup. Hak ni dari segi kedermawanan ni. Tak apalah, cuma sini anak nak sebut sikit terjemah dia ni lah. Yudarisuhu ni bukan makna mengajar. Lalu diajarkannya Al-Quran. Yudarisuhu ni dia orang panggil bersifat dua hala. Maknanya Jibril baca, lepas tu Nabi baca. Jibril pun dengar juga Nabi baca. Dia panggil tadarus. Hak tu dalam syarah dia ada sebut. Sebab tu dia guna darasa. Darasa makna baca itu berlaku dari kedua belah pihak. Itu makna dia. Bina musyarakah dipanggil. Baik, seterusnya. Ana habiskan sikit. Sedikit lagi tu. Som soal lebih sikit. Beliau SAW biasa memperpanjang baca pada salat malam di bulan Ramadan. Panjang dia baca. Ini tahajud ni. Melebihi waktu-waktu di luar Ramadan. Ini adalah perkara yang disyariatkan bagi siapa yang mahu menambah dan memperbanyak kebacaan. Beliau SAW biasa pula salat sendirian dan memperpanjangkan bacaan sekendak hatinya. Sekak-kak dia baca. Baqarah dia baca. Rakaat pertama. Demikian pula mereka yang salat mengimami suatu jemaah. Lalu mereka redha untuk memperpanjangkan bacaan. Orang-orang lain pun, kalau sahabat sama sahabat pun, baca panjanglah, kita tak apa. Kita jadi makmum ni, kita tak apa. Baca panjang. Makmum pula suruh panjang. Itu berlaku dalam bulan Ramadan. Demikian pula mereka yang salat mengimami satu jemaah lalu mereka redha untuk memperpanjangkan bacaan. Adapun selain itu maka yang disyariatkan adalah diringankan. Imam Ahmad berkata kepada sebahagian sahabat yang menjadi imam salat di bulan Ramadan, mereka itulah orang yang lemah, bacalah 5, 6 atau 7 ayat sudahlah. Ni hok baca pun dah masa semaya fardu baca panjang juga. Imam Ahmad tegurlah, jangan dibuat gitu. Pokok belakangmu tu lemah-lemah pada 5 ayat sudahlah. Tu. Sahabatnya berkata, aku pun membaca dan mengkhatamkan Al-Quran pada malam ke-27. Tak apalah tu. Beliau rahimahullah memberi petunjuk agar memperhatikan keadaan kaum muslimin dan tidak memberatkan mereka. Hak sebut tadi, hak semaya sunat tadi tu, makna hak sanggup, hak ada kesanggupan. Tak apalah baca panjang malam ni. Kita jadi teriman. Tapi hak maya fardu tu, kalau ada baca panjang ditegur oleh tokoh-tokoh pada zaman tu. Dan Nabi pun pernah panggil ada sahabat dia hak maya dia Quba tu jadi teriman yang baca panjang. Ngepek tu makmum. Adapun salaf rahimahullah biasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan pada salat dan selain salat. Al-Aswaq biasa mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 2 malam di bulan Ramadan. Mana 2 malam sekali khatam. An-Nakhai melakukan hal itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Secara khusus dan hari-hari lainnya menamatkan setiap 3 hari khatam Quran, setiap 3 hari di akhir 10 akhir Ramadan. Sedangkan Qatadah mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 7 hari secara terus-menerus. Di bulan Ramadan menamatkannya pada setiap 3 hari. Mana kalau bulan lain setiap seminggu sekali khatam. Ni Qatadah. Tapi kalau bulan Ramadan setiap 3 hari. Dan pada 10 akhir Ramadan dikhatamkan setiap malam. Adapun Az-Zuhri apabila masuk bulan Ramadan maka dia berkata, hanya saja ia adalah baca Quran dan memberi makan. Dia kata bulan Ramadan ni bulan Quran dan bulan bui makan kepada orang buka puasa. Tu sebenarnya bulan Ramadan ni. Sedangkan Imam Malik rahimahullah apabila masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan kelas pengajian hadis. Dia mengajar hadis pun dia berhenti, dan majlis ilmu dia berhenti. Dia khususkan diri untuk baca Quran dengan tengok teks. Padahal dia ingat nak suruh tangan dia semua anggota dia ni biar ada peranan nak besar. Supaya Imam Syafi'i lah.
Imam Syafi'i kata, aku hafal Quran tapi bila aku baca Quran aku tengok tak nak ui pahala pada mata, nak ui pahala pada tangan, bukan pahala pada ingatan saja. Tak apalah tu ya. Lain lagi dengan Qatadah. Lain lagi dengan Qatadah yang mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Sufyan Ats-Tsauri apabila masuk bulan Ramadan nescaya meninggalkan seluruh ibadat dan menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Ini cara hidup salaf kita bila di bulan Ramadan. Asar-asar dari mereka yang semakna dengan ini sangat banyak. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua untuk mengikuti dan mengikut jejak langkah para salaf kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi untuk menjadikan Al-Quran yang agung sebagai penerang kepada hati kita, cahaya kepada dada-dada kita, pengusir kesedihan kepada kita, penghapus gundah dan kerisauan kita. Sesungguhnya dialah Tuhan yang menguasai segala perkara dan berkuasa di atas segala perkara. Wallahu a'lam. Jadi untuk minggu hadapan kita akan masuk bab yang ke-12 ni. Sikap yang dituntut terhadap Al-Quran adalah memahami makna dan mengamalkannya. Baca ni dia sebagai basic dan dia tidak boleh berterusan sampai mati gitu. Dia kena ada usaha ke arah nak memahami Quran, walaupun sekadar harfiah kena ada peningkatan. Itu kita bincang dalam sesi akan datang insya-Allah. Jadi setakat itu dulu, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.